أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran surah Ibn Sina SUKM, yang saya muliakan sahibul fadilah tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang saya kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustazah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhabar, sihat ke? Alhamdulillah. Tamu dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama dalam kuliah zuhur anjuran pihak Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi ruang kepada kita saat di dalam kesibukan bekerja, kita mencuri masa untuk mendengar ilmu agama, agar kita ini tidak terus lalai dengan duniawi, agar kita terus menjadikan diri kita orang yang terus mencari ilmu hatta sekalipun kita sudah berilmu. Bila mana kita sudah berilmu, kita tak mencari ilmu takut sombong dengan ilmu, maka carilah ilmu sampailah ke liang lahat. Tuan-tuan dirahmati Allah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin faqala ubayyi'ukum ala an la tusyriku billahi syai'a wa la tashriku wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'suni fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu Allahi wa man asaba min zalika syai'a fa ukhidha bihi fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa tahurun wa man satarahu Allahu fa zalika ila Allahi in syaa'a azabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Faqala Abu Abdullah idza tabassariku ba'dama quti'a yaduhu kubilat syahadatuhu wa kullu mahdudin kadzalika iza taba qubilat syahadatuhu. Daripada Ubadah bin Asy-Syamin menyatakan, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan beberapa orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan sesuatu apapun. Tidak mencuri, tidak berzinar, tidak membunuh. Ini Nabi pesan. Yang pertama apa? Aku membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, syiriklah. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzinar. Yang keempat, tidak membunuh anak kalian. Yang kelima, tidak mengada-adakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Amar ma'ruf, nahi munkar. Bermaksiat kepadaku dalam perkara ma'ruf, kebaikan. Barang siapa antara kalian memenuhi bai'ahnya, yang Nabi sebut tadilah,
maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarah baginya di dunia dan disucikan. Dan barang siapa yang Allah menutup aibnya, maka yang demikian terserah Allah. Jika Allah berkehendak akan menyiksanya, dan jika berkehendak akan mengampuninya. Abu Abdullah mengatakan jika pencuri bertaubat setelah tangannya dipotong. Ini hukum hudud. Persaksian diterima dan setiap orang yang terkena hukuman had juga seperti ini jika ia bertaubat, kesaksiannya diterima. Ini hukum hudud, tuan-tuan. Kita tak buatlah hudud kat Malaysia. Malaysia tak hudud, terkejut ada, tuan-tuan. Hudud tak ada, tuan-tuan. Malaysia belum lagi amalkan lagi. Yang ada amalkan sekarang Saudi, tuan-tuan rahmati Allah. Apa yang disebutkan hudud ialah hukuman jenayah Islam bagi kesalahan-kesalahan zina, mencuri, minum arak, membunuh atau apa-apa, melakukan satu perkara yang disebut sebagai hukum hudud. Tuan-tuan rahmati Allah. Hudud ni adalah hukum Allah. Tangannya dipotong, maka dihapuskan segala tangan, dosa-dosa tangan dia yang curi tadi. Faham? Ni hukum hudud. Hudud ni kalau kita buat ni memang orang tak berani mencuri. Macam kalau di antara perempuan dan lelaki yang dah berkahwin dia berzina, maka kalau hukum hudud direjam sampai mati. Ditanam separuh badan, gejam sampai mati. Syarat ni mesti mati, contoh. Tak boleh tak mati. Sebab hukum hudud. Hukum hudud ni mana mai? Daripada Quran, daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Orang yang telah menerima pembalasan hudud ketika di dunia, dosanya akan diampunkan oleh Allah. Ni hukum Allah. Sebab tu orang yang kena hudud ni, kalau tangan dia kena potong, tangan dia tu diampunkan Allah. Kalau kaki dia macam orang berzina kan. Orang berzina, laki perempuan yang dah berkahwin berzina dengan perempuan lain, maka direjam, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia. Faham? Ni kita kata hudud ni kalau kita buat dekat negara kita ni, habis orang, tuan-tuan. Habis lah kita kata, tuan-tuan mencuri dah sungguh kena potong tangan. Tuan-tuan. Kalau mencuri ustaz, tiba waktu dia potong, habis dia potong tangan tu dia mati. Potong tangan lain, mati lain. Faham? Potong tangan habis dah. Sebab tu tapi hukum Allah ni kalau dibuat maka terampun dosa-dosanya, tuan-tuan. Tetapi kalau macam kat penjara, tuan-tuan, dipukul pakai rotan, kat punggung kan. Tu kesalahan dekat atas dunia. Tuan-tuan. Tapi kesakitan tu, hukuman tadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya, tuan-tuan. Pernah tengok orang kena sebab kat penjara. Allah, na'udzubillah, sakit, tuan-tuan. Saya pernah duduk dengan orang penjara, dia kata orang yang kena sebab tu boleh kena jadi macam mati pucuk depan ni. Apa? Punggung belah ni. 3 kali kena, tuan-tuan. Sakit dia lain macam, tuan-tuan. 3 kali doktor tanya boleh lagi tak? Boleh pun pukul lagi. Bukan pukul sikit, tuan-tuan. Kalau hudud, sekali ya. Tak banyak cerita. Hudud dilaksanakan depan orang, baru takut, tuan-tuan. Kalau tak laksana. Tapi nak buat hukum hudud ni dia kena bukti-bukti yang cukup, bukan main terjah je. Tuan-tuan, seperti mana berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada seorang perempuan tua yang mencuri, tuan-tuan. Tapi mencuri itu bukanlah dasar dia nak mencuri apa. Maka orang kata laksanakan hukum hudud pada dia. Maka Sayyidina Umar kata apa? Apakah perbuatan nenek tua? Maka dia kata perbuatan dia ni mencuri. Maka Sayyidina Umar kata, sebab apa dia mencuri? Maka memutuskan dia mencuri sebab dia tidak mempunyai keperluan makanan. Maka dia curi untuk makan, untuk keperluan dia. Maka kata Sayyidina Umar, perkara ini tidak dijatuhkan hukum hudud. Hudud ni juga tidak dijatuhkan kepada orang yang bukan Islam. Dia hanya pada wanita ataupun lelaki Islam. Sebab tu ke hudud ni bukanlah tak ada, dia ada. Dia sama cari satu-satu kesalahan dengan bukti yang sahih, bukan boleh main letak saja. Kalau mahkamah dunia ni boleh seleng-seleng lagi. Agak ni dipotong sini, dipotong sini, tuan-tuan. Kalau hukum hudud kena jatuh sungguh-sungguh.
Kena jatuh. Kalau jatuh dia tuan-tuan. Hukuman bunuh hudud, habis putus kepala dia tuan-tuan, habis putus. Depan orang dibuat supaya rasa takut. Orang berzina ada juga hukum tak dibunuh tetapi dipukul di halayak ramai, pukul satu persatu. Sebab tu hukum hudud ni dekat negara kita tak buatlah. Tapi pembalasan kalau mereka yang terkena hudud ni adalah Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Maka disebutkan pengarang, Islam sangat mementingkan keharmonian hidup bermasyarakat. Sebagai manusia yang tidak sempurna, pastinya ada melakukan kesilapan terhadap orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat supaya menjauhi beberapa perkara seperti mana dalam bai'ah antara mereka. Yang pertama tadi, tidak menyekutukan Allah. Maksud dia apa? Tidak syirik pada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Jangan mencuri, tuan-tuan. Curi ni apa? Curi lah. Seolah apa curi sekalipun, tuan-tuan. Yang ketiga, tidak berzina. Maksud dia apa, tuan-tuan? Tidak berzina ni maknanya tak kira lah dah kahwin ke ataupun belum kahwin. Dah kahwin mana boleh berzina? Sebab tu kata Nabi, hai orang muda, kata Nabi, kahwinlah, nikahlah kamu, tuan-tuan. Orang muda ni nafsu tak boleh tahan. Sebab tu kalau rasa tak boleh tahan, nak jaga kemaluan, hendaklah ianya kahwin, tuan-tuan. Jangan kita tak kahwinlah, tuan-tuan. Dia kata, ustaz nak kahwin tapi tak ada orang nak. Dah mu cari macam muka Wani Hasrita memang tak jumpa. Carilah muka sekufu. Kalau muka mu ada tua sikit, ambil tua sikit. Kalau muka mu putih, ambil putih. Muka mu hitam, ambil hitam sikit. Badan mu gemuk, ambil gemuk sikit. Ni nak ambil muka badan gemuk, nak muka Wani Hasrita. Tuan-tuan, nak muka ni Allah tak jadilah, tuan-tuan. Sebab tu kata Ustaz Azaidrul, kita kahwin jangan nak pandang muka, nak pandang badan. Kita kahwin sebab agama. Yang penting nak jaga pelihara kita daripada kemaluan. Tak cantik tak apa, tak handsome tak apa, yang penting boleh tutup lampu. Faham tak? Tak faham sudah, tuan-tuan rahmati Allah. Mudah istilahnya, tuan-tuan. Dan yang keempat, jangan bunuh anak. Ini boleh kena hukum hudud. Dan yang kelima, tidak melakukan kebohongan di antara tangan dan kaki. Dan yang keenam, tidak bermaksiat kepada Allah dalam perkara ma'ruf. Maksiat kepada Allah dalam perkara ma'ruf macam tu, tuan-tuan. Buat baik tapi bermaksiat. Baiknya tu ada sifat-sifat mazmumah, riak, takabur, sum'ah. Rasa nak dipelihara, rasa nak dipuji, tuan-tuan. Ma'ruf ni amar ma'ruf, memberi cegah, melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Dalam kebaikan boleh bermaksiat pada Allah, boleh jadinya solat tu riak, jadi sedekah tu riak. Jadi benda-benda yang dia buat tu bukan kerana Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena elaklah benda-benda macam ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Jika melanggar bai'ah tersebut, akan dikenakan hukuman di dunia. Tetapi barang siapa yang tidak diketahui orang akan dosanya, maka hendaklah dia bertaubat dengan seikhlas-ikhlasnya. Tapi kalau orang tu tak tahulah, jangan diceritakan pula. Kita dosa kita jangan cerita kat orang. Kalau kita ada buat dosa, sendiri-sendirilah, tuan-tuan. Biar pecah kat perut, jangan pecah kat mulut, tuan-tuan. Kalau kita cerita kat orang, kita dapat apa? Dapat malu satu. Tuan-tuan, macam tu lah. Baru-baru ni saya tengok ada satu video di dalam Facebook. Seorang isteri merakam suaminya, sedangkan suami itu dengan perempuan lain. Tetapi perempuan tadi itu menerangkan tentang makanan yang dijual. Suami dia beratur. Dia rakam. Mana nak tahan kalau perempuan gatal dengan suami dia, tulis, tuan-tuan. Saya tengoklah. Sedangkan perempuan itu tugasan dia nak deserve benda-benda yang nak dijual. Tapi gambar suami dia nampak. Jadi malulah, tuan-tuan. Perbuatan tu, faham? Kita sekarang ni mudah sangat. Sebab tu kalau kita ada dosa, orang tak tahu pun dosa kita. Taubatlah dengan seikhlas hati. Tak nak cerita dengan orang lah, aku ni dulu main ni, dulu aku ni. Tak payah cerita dengan orang, tuan-tuan. Kalau kita cerita dengan orang, nanti orang jadi modal pada kita untuk cerita ataupun gunakan modal tersebut untuk kenakan kita. Faham tak? Tuan-tuan dirahmati Allah. Terserahlah kepada Allah untuk menghukumnya atau mengampuninya di akhirat kelak.
Islam datangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang mukmin yang melakukan kesilapan. Hukuman secara amnya dikenali sebagai hukuman hudud, yakni had-had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam Islam ada beberapa jenis lagi hukuman. Ada 3. Yang pertama hukum qisas, yang kedua hudud, dan yang ketiga takzir. Perbezaan antara 3 hukuman ini ialah hudud berkaitan dengan hak Allah, manakala qisas dan takzir berkaitan dengan manusia yang lain. Nampak? Hudud dengan Allah, manakala qisas dan juga takzir berkaitan dengan manusia yang lain. Pengertian hudud, qisas dan takzir. Hudud adalah keseksaan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib dilaksanakan kerana hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kesalahan berzinar, mencuri, membunuh, minum arak dan juga murtad. Kan duk ngajar benda-benda ni tuan-tuan. Nak keluar pula daripada Islam. Ni ada orang buat tak tuan-tuan? Insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah. Maka di antara hak dengan Allah itu, hukum hudud itu terlaksana yang pertama sekali sebabkan zina. Itu hak dengan Allah. Mencuri, membunuh, meminum arak dan juga murtad. Kadarnya telah ditetapkan dalam Quran. Yang pertama zina, direjam sehingga mati jika sudah berkahwin. Dia dah kahwin tapi dia berzina. Kejam sampai mati setengah badan. Setengah badan kita ditanam, kejam sampai mati. Yang baling dia siapa? Baling dia iseng jugalah tuan-tuan, hukuman tu. Balinglah sampai. Waktu saya tengok satu hukum dikenakan pada penzina tu, dia dah kahwin, dia duduk dalam tanah tu, dia tutup pakai macam ada sarung, dia baling batu. Baling sampai mampus. Tapi dosanya terampun. Ni hukum Allah ni. Maka ada lepas tu dia tengok tu, bila dia buka dia punya sarung muka tu, tengok dia masih hidup, dia tutup semula. Dia baling batu. Sampailah betul-betul mati. Boleh hidup tak? Sebab hukumannya rejam sampai mati. Memang matilah tuan-tuan. Tak boleh nak bagi hal, jangan tak ada. Memang yang baling tu pun tak boleh peri kemanusiaan lah tuan-tuan. Sebab hukuman datang daripada Allah. Dan disebutkan juga manakala yang belum berkahwin, zina tapi belum kahwin, hukum hududnya terkena adalah 100 kali disebat. Disebat sebanyak 100 kali jika belum berkahwin. Kalau dah kahwin kejar sampai mati. Kalau belum berkahwin 100 kali. Jika belum berkahwin disebat 100 kali. Kita kena 2-3 kali dah menampak tuan-tuan. Tak kena sampai 100 kali, pensan. Faham? Zina orang yang kahwin, kalau dia berzina, hukum hudud dia kena rejam sampailah mati. Kalau kita kata hukum gantung mandatori, hukum gantung sampai mati. Mandatori beza, hukum gantung sampai mati pun beza. 100 kali jika belum kahwin. Itu bagi orang yang terkena hukum zina. Yang kedua qazaf, iaitu menuduh orang berzina. Menuduh berzina tanpa bukti terhadap orang yang baik, hukumannya 80 kali sebatan. Bagi contoh, kita tak kenal orang tu, kita kata orang tu berzina. Zina dengan siapa? Dengan sekian. Ini tuduhan lah, fitnah ke atas zina. Maka disebutkan 80 kali sebatan. Bagi orang yang menuduh zina tanpa bukti. Tuan-tuan, itu berzina, maksudnya berzina liwat ke apa tuan-tuan, maka 80 kali sebatan. Minum arak 40 kali sebatan. Minum arak so minum yamseng, orang kata yamseng. Minum sampai mabuk. Berapa kali? 40 kali sebatan. Tapi bila kena ni Allah ampun dosa. Faham? Ni kelebihan hukum hudud tuan-tuan. Yang keempat, potong tangan, iaitu orang yang mencuri. Orang yang mencuri, hukum dia kalau ikut hudud kena potong tangan. Habis tangan ni potong. Potong tangan mana ustaz? Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Tapi rasa pergelangan tangan dia.
ditanam setelah dicuri. Yang kelima, murtad. Murtad ni apa? Keluar daripada Islam, bunuh setelah diberi nasihat dan tempoh untuk bertaubat, tuan-tuan. Bukan bunuh terus, maknanya setelah dijatuhkan hukum bunuh pada orang yang murtad, maka diberikan masa, diberi nasihat dan tempoh untuk bertaubat, barulah dibunuh. Ataupun diberi nasihat dulu. Kalau nak juga murtad, maka hukumnya jadi bunuh. Faham? Wallahu a'lam. Di antaranya disebutkan hudud yang disebutkan ulama. Apa pula disebutkan dengan qisas? Qisas ialah hukuman balas atas kesalahan dilakukan seperti membunuh dibalas dengan bunuh. Menghilangkan salah satu anggota badan dibalaskan seperti mana perbuatan jenayah itu. Hatta mencederakan orang lain dengan sengaja juga dibalas dengan mencederakannya kembali. Qisas wajib dilakukan jika mendapat pengampunan, kecuali ahli keluarganya mendapat keampunan daripada keluarga mangsa. Tetapi hendaklah penjenayah itu membayar diat yang telah ditetapkan oleh Islam kepada keluarga si mati. Tapi dengan syarat, kalau dia nak lepas daripada hukum qisas tadi, hendaklah dia dilepaskan ataupun dia diberi ampun oleh keluarga mangsa tersebut. Sebagai contoh, dia bunuh mangsa tersebut, maka hukumnya qisas adalah bunuh. Tapi Islam ni dia bagi peluang pada ahli keluarga yang waris yang terkena tadi. Kalau dia ampunkan, maka dia terlepas. Tetapi dia kena bayar diat yang denda yang telah ditetapkan oleh Islam kepada keluarga si mati. Faham? Kalau dia bunuh, maka balahnya bunuh. Kalau dia cederakan, maka balahnya cedera. Tuan-tuan. Sebab tu hukum pancu ni biasanya orang yang membunuh, maka dibunuh semula dengan nyawa. Ia berkaitan dengan manusia. Tapi hendaklah penyayah itu membayar diat yang telah ditetapkan oleh Islam kepada keluarga si mati. Dan disebutkan juga takzir. Apakah disebutkan sebagai takzir? Takzir Al-Mawardi mengatakan takzir bermaksud hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa maksiat yang hukumannya tidak ditentukan syarak. Hukuman takzir ditentukan kepada kebijaksanaan pemimpin untuk menjatuhkan hukuman. Syaratnya ialah hakim tidak boleh menjatuhkan hukumannya melebihi hukuman bagi kesalahan wuduk. Bentuk-bentuk hukuman takzir ialah penjara, buang daerah, sebab denda, bunuh dan pengisytiharaan umum bertujuan untuk memalukan si penjenayah. Ini hukuman takzir, tuan-tuan. Cara-cara melaksanakan hukuman takzir mempunyai beberapa peringkat. Yang pertama, menasihati agar tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, teguran secara rasmi oleh hakim dengan mengeluarkan sesuatu kenyataan. Ketiga, ancaman dan amaran supaya tidak melakukannya lagi. Jika berterusan perkara itu dilakukan, hukuman yang keras akan dikenakan. Keempat, hukuman pemulauan dengan tujuan agar penjenayah berasa tersepit lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Inilah bentuk-bentuk hukuman menurut Islam. Hukuman yang didatangkan Islam tidak lain tidak bukan untuk mengharmonikan masyarakat dan juga untuk mendidik penjenayah supaya tidak sewenang-wenangnya menzalimi orang lain di atas muka bumi ini. Jika hukuman ini terlaksana, maka terhapuslah dosa-dosa yang dilakukan oleh penjenayah. Hukum hudud antara dia dengan Allah. Hukum qisas antara manusia, begitu juga dengan hukum takzir berkaitan dengan manusia. Hudud Allah. Qisas dengan manusia, takzir adalah dengan manusia. Tetapi kalau dilaksanakan hukum ini, maka terhapuslah dosa-dosanya. Maka inilah indahnya Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah. Lepas tu jangan kita buatlah tuan-tuan. Kita dah dengar kisah ni, kalau kita bunuh, jawapannya bunuh. Kalau kita cedera, jawapannya balahnya cedera. Tapi kalau kita bunuh orang tu tanpa sebab,
maka kena minta ampun pada ahli keluarganya. Seandainya ahli keluarga dia tu bagi keampunan, maka dia perlu membayar diat sahaja yang ditetapkan oleh imam kepada keluarga si mati. Kalau tak, habislah, nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi dekat negara kita belum lagi lah mengamalkan, tetapi ia telah disebut di dalam Islam. Hudud, qisas dan juga takzir. Inilah amalan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi peringatan kepada kita, tuan-tuan rahmati Allah, jauhilah apa yang Nabi larang, kita jauhi. Janganlah mendekati perkara-perkara yang menjadikan kita bermaksiat, menjadikan diri kita ada cenderung tidak baik dengan manusia yang lain, dan menjadikan diri kita tergolong dalam golongan orang yang terkena akibat atas perbuatan kita. Sebab tu jadi manusia, tuan-tuan, kena jaga hubungan dengan Allah, ikut apa yang Allah perintah dan jauhi apa yang Allah Ta'ala larangkan. Dan sebagai manusia, tuan-tuan, tidak boleh menzalimi di antara satu sama lain. Atau sekalipun kita menahan tawanan ataupun menahan banduan, tak boleh kita berkasar atau memukul tanpa sesuka hati, melainkan mereka bertindak dalam keadaan agresif untuk mempertahankan diri kita tidak menjadi masalah. Sebab kita negara Islam, tuan-tuan, kita tengok dekat Israel, kita tengok dekat negara-negara Yahudi, bila menahan orang Islam, wanita-wanita tu digandungkan di dalam penjara. Ni kita takut. Kita bukanlah orang kafir, tetapi kita orang Islam. Tuan-tuan, begitu juga dengan hukuman takzir yang disebutkan dalam kitab, maka ia berkaitan dengan manusia, maka diberikan nasihat, diberikan juga, tak berubah juga, adalah hukuman-hukumannya. Maka Islam ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah dijatuhkan hukuman tersebut hanya ada satu pertuduhan terus dijatuhkan, tidak. Akan dibawa, akan diadili dan mencari bukti yang sahih agar perkara itu benar-benar berlaku. Kalau tak benar-benar berlaku, dijatuhkan hukuman, maka ketidakadil dalam perkara tersebut. Inilah yang tersebutkan di dalam Islam. 3 perkara tadi, iaitu yang berkaitan dengan hudud, yang kedua kisah dan takzir. Hukum-hukum ni supaya ni kita ni takut nak buat maksiat. Kita takut nak buat perkara-perkara yang mengundang kita terjebak dalam perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hablu minallah wa hablu minannas. Jaga hubungan dengan Allah baik-baik, dengan manusia pun jaga baik-baik. Tak payahlah buat kerja-kerja tak senonoh, tuan-tuan. Gi maksiat lagi, gi zina, gi minum arak, gi bunuh orang, gi mencuri, banyak lagi kerja, tuan-tuan. Dipukul orang buat apa? Baik pukul kompang dapat duit, kan? Kahwinan sekarang banyak pukul kompang dapat duit, pukul orang buat apa? Tuan-tuan, banyak benda lagi kita boleh buat dalam hidup ni, tuan-tuan. Tak payah mencuri lah. Buat kerja jadi cleaner pun dapat lah 1,500 sebulan. Boleh lah bawa anak bini pergi makan lencop, tuan-tuan. Biarlah sikit, yang penting berkat. Tak perlulah buat benda-benda merompak. Ada banyak kerja lagi yang boleh kita amalkan dalam hidup kita. Kita ni sebenarnya hidup ke atas dunia mudah, tuan-tuan. Nak buat baik terus buat. Benda tu tak baik jangan buat. Tapi bila dikawal hati kita, kata ulama, dengan hawa nafsu. Nafsu tu dipegang hati kita. Sebab tu menjerumus kita buat benda yang tak baik. Lagi nampak kita buat benda tak baik. Sedangkan benda tu nampak baik, kita tak ada rasa nak buat. Pak hati kita tu tak terdidik dengan sifat-sifat gairah, sifat-sifat bernafsu dalam melakukan kebaikan. Patut kita lebih gairah buat baik. Tapi bila buat jahat, kita lebih gairah. Bila dah merompak sekali, tak boleh sekali, kena 2 kali. Dah merompak 2 kali, masuk 3 kali. Macam orang masuk keluar menjaga lah, tuan-tuan. Dah masuk sekali, dia kata kalau masuk rasa dah macam biasa dah. Sebab dulu pernah check in, dah check out pula. Lepas tu check in semula, dia rasa dah biasa. Bila orang dah biasa dengan keburukan, dah biasa buat dosa, hati mereka tak terdidik lagi, ditutup pintu hati mereka. Maka sebab tu seronok lagi buat maksiat daripada buat kebaikan. Sebab tu jadi manusia mudah, tuan-tuan. Tak ada benda yang perlu dengan manusia senyap saja. Tak payah nak berkata apa, tuan-tuan. Tak payah nak pergi pukul orang, tuan-tuan. Nak pergi pukul orang, pergi masuk UFC, tuan-tuan. Pergi lawan Khabib Nurmagomedov tu. Pergilah gaduh dalam tu, tuan-tuan. Tak payah gaduh sini, gaduh sana dapat duit. Gaduh pukul-pukul orang, tanpa sah ni apa, dah kena hukuman takzir pula.
kena hukuman qisas pula nanti. Banyak yang kita perlu belajar dalam hidup tuan-tuan, insya-Allah. Tapi hukuman ni tak ada dalam negara kita lagi, belum diamalkan lagi, insya-Allah tuan-tuan. Hudud ni adalah antara hukuman Allah dan juga yang tersedat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang berkaitan dengan kisah dan juga takzir. Wallahu alam. InsyaAllah sekadar itu dulu pertemuan kita pada hari ini tuan-tuan. InsyaAllah berterusan kita istiqamah dalam majlis ilmu. Lagi 30 hari ini kita nak sambut Ramadan dah. Pakat jaga diri, pakat jaga kesihatan tuan-tuan. Mudah-mudahan Masjid Surau dapatlah kita imarahkan. Yang penting kita kena jaga diri tuan-tuan, insyaAllah. Sebab sekarang ni terlalu tinggi. Kes sekarang ni mudah 31,000. Agak tinggilah tuan-tuan. Dan dekatnya orang yang kena pun dekat-dekatnya sekeliling kita je, tak jauh pun. Maka pakat jaga diri, banyakkan makan makanan yang membantu meningkatkan imun badan kita. Batu sauda, madu, tapi di samping itu jangan pula kita cari benda-benda, menolak pula benda-benda yang dibawa oleh pihak hospital. Dua-dua kita ambil. Hospital kita ambil, sunnah pun kita ambil. Sama-sama kita guna kaedah yang sama. Sebab antara perubatan yang disebutkan ulama, berusaha dalam menambah baik ataupun berusaha untuk berubat supaya menjaga kesihatan itu antara sunnah baginda Nabi SAW. Kita dua-dua kita pakai. Sunnah kita guna, apa yang dibawa dipesan oleh pihak hospital pun kita pakai. Dua-dua kita ambil, kita gabung, insya-Allah semuanya baik-baik belaka. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.